Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke kitab kita Hidayatul Mutafakkirin, muka surat yang ke-19. Di tengah-tengah itu tuan-tuan, apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Baris yang ke-16 dari bawah. Wa yas'alunaka, di situ kita berhenti. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعني وإياكم بعلومه في الدارين. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Dan sambungan ayatnya, wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 85. Artinya, dan lagi akan bertanya mereka itu, Yahudi, akan dikau, ya Muhammad, daripada hakikat roh. Kata olehmu, ya Muhammad, bagi mereka itu, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Intaha. Intaha itu bahasa Arab. Intaha yantahi intiha. Maksudnya habis. Habis apa? Habis terjemahan ayat yang tercatat di atas sampai ar-ruhu min amri rabbi. Dan kepanjangan ayat yang kita baca tadi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah diberikan kepada kamu itu daripada ilmu melainkan sedikit sahaja. Maka intaha tu maksud tuan-tuan dan puan, intaha, habis dah. Terjemahan ayat Al-Quran di atas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pernah satu kali beliau berjalan dengan baginda Nabi SAW dan melintasi satu puak, satu kelompok daripada orang-orang yang Yahudi. Lalu orang Yahudi ni saling segung. Tanya Muhammad tu, tanya Muhammad mari. Tanya apa? Jangan tanya, kata. Tanya apa? Tanya tentang roh. Maka Nabi SAW diam beberapa ketika, turunlah ayat ini. Ya, mereka itu bertanya tentang roh kepadamu, wahai Nabi. Yas'alunaka, mereka itu bertanya kepadamu. Tentang apa? Anir roh, tentang roh. Maka apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi SAW jelaskan apa dia hakikat roh? Qulir ruhu, katakanlah roh itu min, daripada amri, urusan Rabbi, Tuhanku. Itu adalah urusan Tuhan. Tidak ada siapa pun yang tahu hakikat sebenarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut dalam hadis, tidak disebut juga dalam kitab-kitab yang sebelum ini. Dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, tidak ada disebut tentang hakikat ruh. Apa yang perlu kita katakan, ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan ruh itu adalah urusan Tuhan. Urusan Tuhan, ya. Baik. Maka menyuruh Allah Ta'ala akan nabinya berserah kepadanya dengan mengetahui hakikat roh itu. Dan hakikat berhimpunnya dengan jasadnya apabila ditanya oleh Yahudi akan dia. Jadi pendirian Rasulullah SAW, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentang hakikat roh ini, juga hakikat bagaimana roh itu bercantum, berhimpun dengan jasad, menyebabkan kita ini hidup. Maka
serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menunjuk atas bahawasanya tiada seorang yang mengetahui akan dia yang lain daripada Allah Taala. Tak ada siapa pun tuan-tuan dan puan yang tahu hakikat roh ini dari kalangan makhluk ni. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Walaupun para rasul, walaupun para nabi, hatta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak dibekalkan ilmu tentang apa? Tentang roh ini. Jadi ilmu kita ni sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau ibaratnya kita pergi ke lautan yang luas itu, kita celup jari kelingking kita angkat. Barangkali begitulah ilmu kita. Seperti air yang lekat di jari kelingking kita itu. Kesan basah pada jari kelingking kita itu. Atau jari telunjuk kita celupkan. Itu. Kerana apabila dibacakan kepanjangan ataupun sambungan daripada ayat ini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu itu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit sahaja. Maka orang-orang Yahudi membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula sedikit? Kami diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka ahli kitab, ya, kitab apa? Kitab Taurat. Dan siapa yang diberikan Taurat mendapat ilmu yang banyak, kelebihan yang banyak. Dia adalah hikmah, dan hikmah bukan sedikit. Maka turunlah ayat, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Ayat 109 Al-Kahfi. Sekiranya lah lau kanal bahru, sekiranya lah lautan ini midadan li kalimati rabbi, menjadi dakwat kepada kalimat Tuhanku, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, la nafidal bahru, akan habis dakwah air laut itu. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat Allah Subhanahu Wa Taala itu ditulis, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu tulis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan seperti itu lagi. Bahkan dalam satu ayat 7 lautan lagi dibawa. Kering. 7 laut. Bubuh lagi satu lautan. Tambah lagi sampai 7 lautan. Tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dan semua pokok-pokok kayu ini menjadi pena, menjadi kalam, menjadi kalam, menjadi pen, pensel untuk menulis. Air laut ni adalah dakwat. Nak tulis ilmu Allah SWT tu, tuan-tuan dan puan-puan, habis air laut itu. Tambah satu lagi, tambah satu lagi, tambah satu. Sampai 7 lautan, tak akan habis. Ilmu Allah SWT. Jadi, yang dapat ataupun yang diturunkan kepada manusia ni sedikit saja. Ya. Tuan-tuan bayangkanlah. Roh kita ni pun kita tak tahu hakikat dia. Macam mana sebenarnya? Tak tahu. Tak payahkan roh kita. Karen ini pun kita tak tahu hakikat sebenarnya. Ada tak karen? Ada. Bagaimana? Allahu a'lam. Tak tahu. Macam mana bentuknya? Ya. Udara. Apa lagi? Jadi lemah sebenarnya kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni makhluk yang serba jahil sebenarnya. Tak tahu. Jadi janganlah kita berbangga dengan ilmu kita. Lamanya kita mengaji, contohnya. Siapa-siapa yang merasa apabila dia mengaji lama, dia belajar jauh, dia belajar macam-macam sarjananya, sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3, maksudnya terus ke PhD. Banyak dah ilmu dia, rasa tu gurur, tuan-tuan dan puan-puan. Gurur maksudnya tipuan. Ya, tipuan. Kalau kita belajar, semakin kita rasa tahu, maka itu adalah tipuan. Berhati-hatilah. Kita ni semakin belajar sebenarnya, semakin kita rasa tak tahu. Makin banyak lagi ilmu-ilmu yang kita perlu tahu. Kita perlu belajar. Tak habis-habis, tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi orang yang merasa diri dia puas dengan ilmu. Cukup dah rasanya. Memadai dah. Banyak sangat dah ilmu. Itu juga tipuan. Kerana ada 2 benda yang dikejar oleh manusia, tapi manusia tidak puas-puas, seperti minum air laut,
tidak menghilangkan dahaganya, yang dapat ialah dia sebenarnya semakin dahaga. Apa dia? Harta duniawi dengan ilmu. Dengan ilmu. Siapa yang dia rasa cukup, puas dah, belajar, tertipu dia. Siapa yang rasa dia cukup dah harta duniawi dia, maka sebenarnya kemungkinan dia menipu. Kata Nabi dalam mafhum hadisnya, sekiranya dia dapat, manusia itu dapat satu lembah daripada emas, dia nak yang kedua. Dapat yang kedua, nak yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ambil dunia ni, bubur tangkai, jeng-jeng, bawa bagi pada dia. Dia nak satu dunia lagi. Tu. Itu kena belajar tasawuf pula lah. Bagaimana nak meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Bagaimana nak meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Baik. Mana tadi? Tiada seorang yang mengetahui akan dia yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan menunjuk atas bahawasanya Allah Ta'ala tiada menyata ia akan hakikatnya bagi seorang di dalam segala kitabnya. Tidak kepada para anbiya, para rasul, dan juga tidak juga di dalam kitab, mana-mana kitab yang diturunkan akan dia atas anbiya-nya. Dan di mana lagi jalan yang dapat bagi kita mengetahui akan dia? Kalau perkara ataupun urusan roh ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak diceritakan walau hatta kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita Muhammad SAW ini adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, penghulu segala Nabi dan Rasul, penghulu segala manusia, orang yang paling hebat, yang rapat, paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebut, katakanlah itu adalah urusan Tuhan. Jangan payah fikir-fikirlah, tak payah nak kaji-kajilah. Kalau tak ada daripada sumber Al-Quran, tak ada daripada sumber hadis, kita nak gabung ikut mana? Ikut akal. Awas, ubaya. Artinya jaga. Sekarang ni macam-macam ajaran yang ada dalam internet. Tuan-tuan balik, buka situ. Kuliah-kuliah makrifat. Makrifat ada, mak lepat pun ada. Macam-macam. Ada yang mengatakan bahawa dia mula mukaddimah dia gini. Mukaddimah dia gini. Ulama-ulama kita sempat bingung tentang roh ini. Maka sebenarnya roh itu dia yang tahu. Yang lain bingung belaka. Tak tahu berapa juta ulama kita. Bingung belaka. Yang tahu dia seorang. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Hati-hati. Tak ada seorang pun yang tahu hakikat sebenar. Dia mula gitu. Saya mengaji banyak tempat keliling dunia, barulah saya dapati bahawa rupa-rupanya wajah dan muka manusia ini bukan ditentukan oleh Allah SWT, tapi ditentukan oleh diri sendiri. Hakikat makrifat. Sebut Allah pun tak betul. Dia sebut kalimat Allah tu tak betul. Baca Quran tak betul. Apatah lagi bahasa Arab. Dia pula malam saya tengok bahasa Syriani pula. Masya Allah, daripada mana pula? Mentang-mentang orang Melayu kita tak tahu bahasa Syriani, dia macam bahasa Syriani dia. Aduh, sakit tuan-tuan dan puan-puan. Hati-hati. Siapa-siapa hak minat hakikat, makrifat dan sebagainya, hati-hati dalam memilih guru. Memilih guru. Berguru dengan internet, berguru dengan YouTube. Hubaya. Awas tuan-tuan dan puan-puan. Memang seronok. Memang nampak hebat. Pasal orang lain tak tahu. Saya tanya Tok Khadi tak tahu, kata dia.
Memanglah Tok Qadi tak tahu. Pasal Tok Qadi tak mengaji ilmu ni. Ilmu yang tak ada dalam kitab. Ikut faham dalam kepala Tok Guru dia saja. Ngaji pokok-pokok. Mana Tok Qadi tahu? Tak tahu. Betul. Ini hujah. Di kampung saya ni tulis sebut. Tok Qadi pun tak tahu. Memang tak tahu. Tak ada dalam kitab, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Baik. Mana? Maka janganlah tuan hamba. Tuan hamba ni tuan-tuan dan puan-puan, istilah lama. Maksudnya anda. Kamu, awak, engkau bahasa kasar. Kalau anda tu sebenarnya ramai. Anda, tak payah anda semua, anda. Tuan hamba. Orang Melayu ni sangatlah menghormati, sangatlah beradab, bertata susila, bersopan. Bila dia memanggil orang, pada orang tu disebut tuan. Dan hamba apabila merujuk pada diri dia. Merujuk pada orang lain, tuan. Hamba nak berpesan. Lepas itu, tuan hamba. Tuan hamba. Maksudnya tuan itu pada hamba ini, saya ini adalah hamba kepada tuan. Begitu. Menghormatinya orang Melayu. Dan sayangnya, ada sekarang ni, tadi pun saya sempat tengok ada orang yang kononnya nak memurnikan adab orang Melayu, akhlak orang Melayu. Ya. Orang Melayu tunjuk begini, dia kata tak betul. Tunjuk begini. Ya. Orang Melayu tunduk sedikit bila lalu letak tangan, tak betul, masuk neraka belaka. Ya. Orang Melayu sentiasa bersalaman apabila bertemu dan berjumpa. Masuklah lepas sembahyang. Tapi duduk, Melayu duduk di soft, dia salam dulu. Pasal baru berjumpa. Pun tak betul. Akhir sekali, jadilah yang terjadi. Ya, kita tak mahu juga jadi macam orang Afrika. Orang di belah sana lah, dia tengok waktu haji lah. Di Masjidil Haram, dia datang lewat, dia nak melangkah ke depan, dia tak ikut adab kan. Nabi kata kalau kamu datang lewat, kamu duduk ujung majlis. Dia langkah kepala dia, tuan-tuan dan puan. Bukan setakat langkah baru, langkah kepala. Tak cukup langkah kepala tu, pam, dia pegang kepala kita. Dia henyak gitu, dia langkah ke depan. Dan dia nak duduk depan. Orang Melayu dah, orang Melayu duduk belakang. Kalau dia nak ke depan pun, dia akan tunduk sikit. Dia tak akan angkat kaki di tuan-tuan dan puan atas paha orang. Dia gesek. Itu pun kalau boleh. Ada celah ni. Dia tunduk sikit. Jangan izin lalu. Hatta di belakang tuan-tuan dan puan lalu pun minta izin lalu tu. Apa ni? Ustaz. Itu kita ajar di sekolah. Hormat ni. Ya. Zaman sekarang ni tak adalah. Nak dia hapuskan ni, nak dia buang dan pakai kerana macam-macam kata ni. Patutlah saya mayang di masjid baru ni. Budak-budak lalu depan saya, pokoknya cuma kena hidung saya. Betul. Jadi kita tak mahu juga sebenarnya. Jangan terlalu rigid, jangan terlalu strict, jangan terlalu sebagainya. Itu adat, budaya. Sesuai dengan Islam sebenarnya. Kerana Islam itu adalah akhlak, adab. Dan kebanyakan adab tidak perlu pun kepada dalil sebenarnya. Jangan ada dalil larangan sudah. Baik. Janganlah tuan hamba masuk pada bicarakan hakikat roh itu kerana yang demikian itu, iaitu membicarakan hakikat tentang roh itu
Dan jika tuan hamba masuk padanya, barangkali jadi sesat tuan hamba. Pasal apa? Kerana adalah setengah manusia yang masuk, bicarakan dia padahal tiada dapat ia akan hakikatnya, iaitu jadi sesat ia. Ini pesan Tuan pengarang. Tak payahlah kita sibuk nak tahu, nak ambil tahu. Ada setengah yang pergi belajar kepada orang tertentu untuk tahu hakikat Allah. Tak perlu. Kenapa? Dan kemungkinan akan jadi sesat. Kemungkinan besar. Ya. Kerana sumbernya daripada mana? Sumbernya daripada takwilan. Sumbernya daripada imajinasi. Dongeng, warafat, yang direka-reka dan sebagainya. Ya. Maka tak perlulah. Kalau tidak pun apa akibatnya? Dia kata takut apa? Takut sesat. Iaitu berkata ia. Orang yang sesat ini berkata ia, iaitu orang yang sesat bila mengkaji-kaji tentang roh tanpa ilmu. Bermula roh itu qadim. Sudahlah. Dan kalau qadim, berbilang-bilanglah qadimnya. Qadim ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Zat dan sifatnya qadim. Ya. Kalau roh itu qadim juga lah. Seorang qadim belakangnya. Berbilang-bilanglah qadim itu. Kita ni qadim juga. Qadim aradhirat, qadim yang mendatang. Sebabkan Allah SWT dah jadikan, maka roh kita kekal. Tapi bukan roh itu qadim zati. Qadim yang hakiki. Qadim seperti qadimnya Allah SWT. Allah SWT sahaja yang maha qadim. Ya? Yang qadim artinya tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Kita ni baqa ya. Baqa bukannya qadim. Kita ni baqa. Kita ni baqa yang aradhi ya. Baqa maksudnya yang kekal. Qadim yang tidak ada permulaan. Yang tidak ada permulaan hanya satu, esa, tunggal. Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya. Dan kata setengahnya roh itu juzuk daripada qadim. Dan ada pula yang dia tak kata roh itu qadim. Tuan-tuan rujuk dalam internet, ya, tuan-tuan akan jumpa orang yang mengatakan bahawa roh ini qadim. Dikuliahkan dan ramai juga ikut. Dan kata setengahnya roh itu juzuk daripada qadim. Artinya qadim ini boleh terpecah-pecah pula. Ada qadim yang hakiki Allah SWT. Qadim yang separuh-separuh ni makhluk, roh. Qadim sebahagian. Dan setengahnya berkata ia bermula roh itu Tuhan Allah. Terus kata Tuhan. Dan kata setengahnya, masuk orang yang sesat itu, roh itu Allah, yaitu seperti berkata ia, Anallah, artinya aku Allah. Akhir mula kata makhluk roh ni juzuk daripada qadim. Sebab itu makin berani. Tadi malu-malu dia kata qadim, roh tu qadim. Lepas itu hilang lagi malunya. Ada orang kata Tuhan lah tu kalau qadim.
Tuhan. Itu hilang lagi malunya. Allah lah roh tu. Ini yang gebek-gebek. Allah. Akulah Allah. Nah, saya ibu ni perdebatkan tentang wahdatul wujud. Ya, untuk orang awam ni peganglah kepada fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Hakim dan difatwakan oleh Mufti Kerajaan Negeri Johor sejak tahun 1948 lagi sebenarnya tentang wahdatul wujud ini. Cuma perbahasannya memang mendalam, tapi bagi orang awam itulah, ya, pegang kepada fatwa, pegang kepada fatwa. Kalau tidak pun nanti susah. Pegang hak ni, roh tadi, roh adalah Allah, maka kita adalah Allah. Manusia adalah Allah. Roh manusia adalah Allah. Akhir sekali, akulah Allah. Aceh yang tuan-tuan, macam ada pernah cerita, pernah sebut, ada seorang tu, dia keluar rokok, dia kata, jaga Allah SWT nak rokok. Di kampung saya, dia kata apa susahnya, dia tunjuk kat batang kelapa sawit, dia kata, tu Allah, batang kelapa sawit tu. Kajian sungguh. Ya. Dalam pahaman yang ada, disebut pantheism dan sebagainya, ini menjadi konflik yang hebat sebenarnya, mendalam dan sejak lama. Jadi untuk kita orang awam, jangan pening-pening, pegang saja kepada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Hakim. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.